Kita tanya kepada pelakon-pelakon, bang, apa maknanya sukses kepada seorang pelakon? Pelakon-pelakon cakap makna sukses kepada seorang pelakon bila dia ada drama-drama dia yang orang kenal muka dia, filem-filem dia yang orang kenal, ni maknanya sukses. Jumpa alim ulama cakap, mana bicaranya manusia yang memperkatakan sukses itu adalah di dalam ketaatan kepada Allah dan mengikut segala sunnah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Tidak ada. Kita tertipu dengan dunia. Jangan kita takut untuk melepaskan dunia. Jangan. Tapi jangan kita jadi orang gila sampai mau seorang-seorang tinggal dalam hutan. Lama cakap, dengar betul juga, ayolah. Tapi hijrah ni yang ada daripada dulu saya rasa kalau saya tak ada rumah besar saya tak sukses. Artis gaji puluh ribu bang. Ya, saya dah lama sangat dah berhenti berlakon. Dah 4-5 tahun dah saya berhenti berlakon. Semalam ke 2 hari lepas tu saya ada syuting sikit, satu scene je. Jadi jemaah tabligh ada drama orang buat, dia jemput saya dan saya terima tu. Memang sebelum ni saya ada cakap saya nak berhenti sekejap berehat dalam bidang lakonan, tapi saya terima benda tu sebab niatnya nak buat dakwah. Dan dia syuting satu scene je, satu hari je, dan tak mengganggu waktu solat saya. Alhamdulillah saya terima. Dan masa syuting tu di hospital, jadi dekat hospital ada surau, kita terima syuting tu. Syuting-syuting yang lain saya ada sedikit takut nak terima, dan banyak yang saya tolak. Sampai ke sekarang tawaran-tawaran yang ada saya masih tolak lagi, banyak. Sebab kadang-kadang ada syutingnya sampai melibatkan kita di lokasi-lokasi yang outdoor, yang entah mana-mana. Kadang-kadang suka dan tak selesa kita nak solat, dan kadang-kadang dia orang kejar masa. Saya tak salahkan industri itu. Ada di zaman saya tengah aktif dulu, selebriti, kru yang jaga solat ada, tapi sukar, susah. Saya kenal diri saya siapa. Dulu saya pernah terlibat dalam bidang tu, saya tak pernah jaga solat langsung pun. Asyik nak jaga skrip dengan dialog je, hafal skrip dengan dialog je. Kadang-kadang orang pergi solat, kita tak solat. Tapi sekarang bila kita faham benda ni, Masya Allah. Hijrah ni yang ada, bila saya tanya kepada ustaz-ustaz pernah dulu masa mula-mula saya nak hijrah 5 tahun yang lepas. Masuk tahun ni dah 6 tahun lah, 6 tahun. Sebab titik tolak permulaan hijrah saya adalah apabila ayahanda saya meninggal. Masa tu saya tengah popular jugalah. Masa tu kalau ikut gaji saya syuting filem satu hari 1,000. Kalau saya terlibat, saya kalau dapat offer filem je, saya cakap tengok jadual. Skrip tak nak tengok tu, tengok jadual syuting. Berapa hari aku terlibat? Wah, Abang Zul terlibat 25 hari. Kita tahu dah gaji kita 25,000 dah untuk cerita ni. Aku tahu dah. Syuting kadang-kadang sebulan ya bang, tapi dalam sebulan tu kita terlibat dalam 2 minggu je 25,000. Tapi tak kenal Allah, tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kenal masjid. Masa tu motor Harley Davidson saya pakai 2 biji. Tak sampai masjid ya. Motor mahal 120,000 sebiji 180,000. Tak sampai masjid. Nyata itu tipu daya dunia. Maulana bisik. Kita kadang dengar segan dan kita menangis. Kita faham hijrah yang terindah ni yang saya faham sekarang. Apabila kita kembali ke jalan Allah, jalan agama, kembali kepada Allah, ini paling best punya hijrah. Dulu saya rasa best hijrah daripada kampung Negeri Sembilan. Ada tak wari saya kat sini? Saya daripada Negeri Sembilan, asal lahir. Hijrah ke KL masa nak jadi selebriti tu, kita rasa seronok. Oh, indah dalam hidup aku ni, bertukar kerjaya. Daripada pelukis jalanan, saya dulu kat kaki 5 je melukis kat Seremban dulu. Pelukis jalanan je saya ni asalnya.
Tapi dipendekkan cerita, bila saya dapat tawaran untuk jadi artis rakaman tu, syarikat rakaman sediakan rumah untuk kita semua, makan kita semua, dia jaga apa semua, kita konsentrate dekat studio saja sekarang. Tapi kenapa masa tu kita pergi karaoke, kita pergi pub lah, apa benda apa semua, club lah, kenapa tak bahagia? Tetap juga tak bahagia. Abang Zul, kau lihat saja, kau lihat saja negara yang maju sana, berapa ramai jutawan bilioner, tapi masih saja ada lagi yang terjun bangunan bunuh diri. Kenapa? Nyata, karena Allah tidak kata kebahagiaan itu ada hubung kaitnya dengan duit yang banyak, rumah yang besar, kereta yang mewah, pangkat yang tinggi, darjat yang besar. Tidak. Allah SWT boleh saja menghinakan raja-raja itu tanpa menarik tahta kerajaannya dan istananya. Allah boleh menghinakan dia seandainya dia tidak bertakwa kepada Allah. Tanpa Allah menarik tahtanya, Allah tetap boleh menghinakan dia. Allah SWT tetap boleh memuliakan manusia-manusia yang tidur di kaki lima dan makan daripada sisa-sisa tong sampah sekiranya dia bertakwa kepada Allah tanpa memberikan dia rumah besar. Tapi Allah berikan dia kemuliaan dan kebahagiaan. Allah perintahkan kemiskinan. Kemiskinan, pergilah kepada kekasihku itu, berdampinglah dengan dia dan berikanlah dia kebahagiaan. Berapa ramai orang miskin yang beriman kita lihat dia bahagia saja. Hidup simple, masalahnya simple. Handphonenya Nokia yang RM80 itu saja. Alah, tertinggal dalam kereta. Saya pakai juga Nokia RM80 tu. Ni saya nak buat live je ni, sebab nak buat video. Tak pakai sangat pun phone. Bila kita iktikaf dekat masjid ayah-ayah, ada orang, kita bayangkan ada orang yang handphonenya iPhone 10. Saya Nokia RM80 tu. Malam nak iktikaf tu, nak tidur tu, kita minta izin dengan pihak pengurusan masjid semua untuk charge handphone apa semua, dan kita ada bagi sumbangan juga dalam tabung apa semua kan. Siapa yang tidur lena malam tu? Yang iPhone 10 ni kejap-kejap tengok handphone, kejap-kejap tengok handphone, tak lena tidurnya. Yang handphone RM80 itu tidurnya lena saja. Simple life, simple problem.